Okey. Seterusnya 1.12 ni adalah presentation of ungroup data. Okey, untuk ungroup data. Data tadi pun ada, kita dah belajar tadi, discrete data, continuous data. Dan seterusnya data juga lazimnya dikategorikan sebagai group data ataupun ungroup data. Okey, beza di antara group data dengan ungroup data ni adalah yang ringkasnya adalah ungroup data ni adalah berbentuk raw data, raw data. Okey, contohnya berat badan pelajar sebenarnya contohnya kan. Okey, 50 kg, 60.1 kg. Okey, itu adalah dia adalah bentuk sebegitu. Kalau group data nanti kita akan jumpa dia ada kelas interval. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai berat badan 40 hingga 50 kg. Okey, 51 hingga 60 kg. 61 sehingga 70 kg. Okey, berapa orang yang mempunyai berat badan dalam selang kelas tersebut, okey, ataupun kelas interval tersebut. Okey, itu maksudnya. Okey, untuk ungroup data dia adalah dalam bentuk raw data. Okey, data contohnya kalau 50 kg berapa orang, begitu. Okey, seterusnya dalam presentation of ungroup data ni kita akan belajar dan ataupun anda perlu tahu, okey, bagaimana nak membuat bar charts. Okey, bar charts. Bar charts secara umum yang perlu anda tahu adalah ada 3 ni, There are 3 types of bar chart ni adalah yang pertama vertical or horizontal bar chart. Okey. Jangan terbalik, dalam peperiksaan soalan minta dalam bentuk vertical, tapi ada pelajar yang melukiskan bar chart dalam bentuk horizontal. Salah lah. Okey, kalau dia minta vertical, so anda kena lukis dalam bentuk vertical. Okey. Kalau horizontal dalam bentuk horizontal. Okey, kalau dia minta cluster bar chart, maksudnya cluster lah. Stack dan sebagainya. Okey, ada 3 yang perlu anda ketahui nanti. Dalam slide berikutnya saya akan tunjukkan apakah beza di antara bar chart tersebut. Okey. Okey, secara penerangan di sini bar chart represent data using horizontal or vertical bars. Dia bentuk bar lah. Okey. Pastikan semasa melukis tu lebar setiap bar tersebut mestilah sama. Yang berbezanya apa adalah dia punya ketinggian bar tersebut, kerana ketinggian bar tu adalah mewakili frekuensi dia. Okey, apa yang saya masukkan kita tengok pada slide yang berikutnya. Okey, di sini adalah 2 perbezaan yang nyata di antara vertical bar chart, vertical bar chart dengan horizontal bar chart. Okey, vertical maksudnya graf menegak, bar dia menegak, okey, di mana frekuensi dia adalah berada pada paksi Y. Okey, sementara itu untuk horizontal bar chart dia punya frekuensi adalah berada pada paksi X. Dia adalah graf melintang. Okey, itu beza dia. So kalau soalan minta anda melukiskan vertical bar chart, okey, anda kena membuat graf yang menegak ni lah. Okey, kalau horizontal bar chart, graf bar yang melintang. Okey, contoh, salah satu contoh soalan peperiksaan ni. Okey, dia minta anda buat cluster, cluster bar chart. Apa yang maksud dengan cluster bar chart? Di awal tadi saya dah tunjukkan contoh bagi cluster bar chart. Okey, maksudnya jawapannya sebegini. Okey, import dan export, dia punya nilai import export tadi tu, frekuensi dia berada pada paksi Y. Tahun dia adalah berada pada paksi X. Okey, dia dinamakan cluster column ni, maksud cluster bar chart ni adalah dia membezakan di antara 2 perkara. Okey, import and export. Dia bezakan bagi tahun 2014 berapakah nilai import, berapakah nilai export dan seterusnya. Itu kegunaan cluster bar chart. Okey, cuba anda perhatikan dia punya lebar di antara bar ni adalah sama. Begitu juga kalau anda lukis nanti kena lukis bagi samalah. Jangan ada awak lukiskan ada yang
lebar, ada yang kurang lebar, ada yang kurus, ada yang lebar sangat. Dia kena sama. Kalau 1 cm 1 cm. Anda lukis dengan menggunakan kertas graf, so tak ada masalah. Okey, ikut saja kotak-kotak yang terdapat dalam kertas graf tersebut. InsyaAllah di hujung ni nanti saya akan minta para pelajar untuk membuat latihan berkaitan cara-cara untuk melukiskan bar chart. Okey, dan anda kena hantar kepada saya mengikut kaedah yang saya tetapkan nanti. Okey. Okey, di sini ada pelbagai lagi contoh-contoh bar chart yang ada, cluster column seperti yang tadi sebelum ni. Okey, school attendance, science grade. Okey, multiple bar chart. Okey, di sini ada stack. Ini stack dia berbeza sedikit. Okey, untuk cluster dia bergandingan begini, kiri dan kanan ni. Okey, untuk stack dia berada pada bar yang sama, cuma nilai dia berbeza ataupun dibezakan di antara sempadan yang terdapat dalam bar tersebut. Okey, biasanya dia akan gunakan perwakilan sama ada yang berlorek, melintang dan sebagainya. Okey, bezakan. Kalau dia minta stack column, beginilah cara ataupun contoh bar chart yang perlu anda lukiskan. Okey, seterusnya di dalam masa topik ini anda kena tahu berkaitan dengan line graph. Okay, line graph represent data obtained over an interval of time. Okay, the point represent the data are joined by a straight line. So line graph, nama pun line graph, maksudnya setiap nilai di antara nilai ke nilai itu akan dihubungkan oleh garisan lurus. The horizontal axis represent the intervals of time. Okey, cuba kita tengok dia punya ataupun kita perhatikan contohnya. Okey, ini adalah contoh bar chart day dengan degrees in Fahrenheit. Kita di Malaysia ni kita akan gunakan darjah Celsius lah. Okey, maksudnya hari yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan 6. Okey, maksudnya suhu di kota New York maksudnya suhu dia perubahan suhu 43 darjah Fahrenheit, 53 hari yang ketiga, 50 dan sebagainya. Ini adalah contoh line graph. Okey, maksudnya daripada suhu ke suhu ni, suhu hari pertama, kedua dan ketiga ni dihubungkan oleh garisan lurus. Okey, awak kena guna pemaris lah. Saya tak nak dalam latihan ataupun dalam jawapan quiz, test dan sebagainya ataupun final exam anda menggunakan freehand untuk melukiskan garisan ini. Okey, pastikan anda bawa pemaris. Okey, seterusnya adalah line graph di sini. Perbandingan. Dia digunakan untuk membandingkan dua perkara. Kalau ikut contoh ni, pertandingan yang dimenangi pasukan basketball. Basketball ni apa? Bola jaring ke bola keranjang? Oleh pasukan lelaki dan pasukan wanita. Okey, ni daripada tahun 1988, 1993. 1988 ni pelajar-pelajar saya ni kebanyakan yang belum lahir lagi. 1988. Maksudnya dibanding beza menggunakan line graph. Okey, so di antara kegunaan line graph mudah aja. Okey, topik di peringkat awal ni mudah aja. Okey, jangan fikir susah-susah. Pastikan anda faham betul-betul. Lagipun saya yakin benda ni anda pernah belajar dulu semasa zaman anda di sekolah menengah dulu. So lepas tu saya kena lajukan sikit. Benda ni dia simple, mudah. Dan topik-topik seterusnya banyak yang lebih menarik yang perlu anda pelajari. So jangan susah-susahkan di peringkat awal ni. Pastikan anda faham betul-betul. Kerana topik yang kedua, ketiga dan keempat nanti anda akan berjumpa dengan perkara-perkara yang interesting lah dalam maths electrical engineering maths ni. Okey, seterusnya di sini contoh soalan. Okey, data menunjukkan apa ni? The data above show the number of doctor in 5 housing estate. Okay, represent the information above by using line graph and bar chart. Diminta kita
melukiskan line graf dan bacat berdasarkan data yang diberikan di dalam jadual di atas. Okey, housing estate A, B, C, D and E. Okey, bilangan doktor adalah 7, 3, 12, 6, 11. Okey, so buatlah jadual atau buatlah line graph dan bacat sebagaimana yang diminta. Okey, kalau di sini line graph dia housing estate estate A, B, C, D, E dan nilai ataupun frekuensi adalah merujuk kepada number of doctor. Okey, untuk anda suka, saya ingatkan, buat graf guna kertas graf. Kalau final exam disediakan di bahagian di muka surat paling belakang sekali kertas jawapan anda. Di situ ada diberikan kertas graf. Final exam anda tak perlu bawa kertas graf. Tapi untuk latihan di kelas ataupun tugasan ataupun nanti anda akan buat di case study dan sebagainya, anda kena gunakan kertas graf. Saya tak nak tengok anda lukiskan di kertas biasa. Kena ada kertas graf. Hari itu saya dah ingatkan setiap pelajar kena ada kertas graf untuk minggu yang pertama, kelas yang pertama bagi kelas DBM 30043 ni. Okey, itu kod untuk electrical engineering maths. Okey, dan untuk bar graf, beginilah ilustrasi bar graf yang perlu anda lukis berdasarkan data yang diberikan di dalam soalan ini. Okey, A, B, C, D, E. Okay, number of doctor. Okey, dengan housing estate. Okey, so dia punya lebar graf ni sama. Yang berbeza adalah dia punya frekuensi. Frekuensi merujuk kepada number of doctor. Okey, mudah saja. Jangan lama-lama kat sini. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, presentation of ungroup data. Okey, tadi di awal tadi saya dah terangkan sedikit berkaitan dengan apa itu ungroup data. Okey, data yang diambil daripada melalui borang soal selidik dan sebagainya. Okey, dipanggil juga ungroup data dan sebagai raw data. Ungroup data without a frequency distribution table. Contohnya markah yang diperoleh oleh 25 orang pelajar, 25, 8, 37, 16 dan seterusnya. Ini adalah contoh ungroup data. Dia tidak dilukiskan. Okey, bagi contoh ni dia tidak dilukiskan dalam bentuk frequency table. Okey, seterusnya ungroup data with a frequency distribution table. Okey, di sini number of television sets, frekuensi. Okey, ini kajian ini adalah kajian berkaitan dengan bilangan televisyen, bilangan TV yang dimiliki oleh bilangan TV bagi setiap isi rumah. Daripada rumah ke rumah, pengkaji ni cari berapakah bilangan rumah yang tidak ada televisyen, tidak ada TV. Contohnya kalau ikut kajian ni 2. Yang ada hanya 1 TV, 10 buah rumah. 2 TV, 5 dan seterusnya. Okey, dia tidak untuk ungroup data seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Dia tidak mempunyai selang kelas ataupun tidak ada kelas interval. So dia tuliskan nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan dia punya frekuensi. Okey, biasanya untuk data yang banyak kita akan gunakan tally ataupun kiraan. 1, 2, 3, 4, 5 kita gariskan. Nanti dalam slide yang seterusnya akan diterangkan.